Within 72 jam selepas vaccination adalah demam, pening kepala, kemudian ada juga yang sakit di bahagian injection dan juga bengkak di bahagian site of injection. Hari ini kita akan bersama salah seorang Dr. Wani yang berada di India. Dr. Wani sebenarnya merupakan rakyat Malaysia yang berkhidmat di India kan? So dah berapa lama Dr. Wani dekat India tu? Oh, sebenarnya saya dah hampir 5 tahun lebih juga, dekat 6 tahun di India. Saya mengikuti program daripada belajar pergigian memang dekat India lah, daripada tahun 1 sampai habis Bachelor of Dental Surgery. So dekat India proses belajar dia adalah 4 tahun kita perlu belajarlah peperiksaan dan saya perlu menjalani setahun bekerja sebagai intern dentist. Jadi sekarang saya bekerja di klinik di universiti dekat sinilah, dekat Chennai, India sebagai seorang intern dentist. Okay. So macam sebenarnya remaja tertarik dengan perkongsian doktor di Twitter kan mengenai vaksin yang diterima tu. So macam boleh tak bagi tahu macam mana keadaan COVID-19 dekat India sekarang? Kalau cakap pasal India secara keseluruhannya kes agak tinggi lah. Sebenarnya dia kalau ada ranking carta tu dia nombor 2 dekat dunia selepas US. So India antara yang tertinggi, tetapi dekat tempat yang saya tinggal iaitu dekat Chennai bahagian agak selatan lah bawah compare to ibu negeri dia dekat Delhi atas. So kes-kes yang agak banyak tu sebenarnya di negeri yang lain. Jadi dekat Chennai sendiri kes masih terkawal, tapi untuk keseluruhan India memang agak tinggi lah sebenarnya. Dalam seharian tu dalam 11,000 kes, itu adalah standard lah sehari punya kes positif COVID. So macam yang daripada perkongsian doktor tu kan, boleh tak macam doktor ceritakan sedikit kan kalau kita dekat Malaysia ni macam kita nak nak apply untuk vaksin tu kita mesti pergi ke MySejahtera semua macam tu kan. Kalau macam dekat India macam mana? Kalau dekat India buat masa sekarang dia hanya terbuka kepada frontliner worker saja, siapa-siapa yang bekerja di sektor kesihatan lah. So kita perlu buat di hospital kerajaan saja sebab program vaksinasi ni adalah program vaksinasi negara iaitu dibagi percuma. So dekat swasta tak adalah. So pertama saya perlu pergi daftarkan diri dekat hospital kerajaan yang terdekat dengan rumah saya. So saya pergi situ untuk buat pendaftaran. Mereka akan minta documentation seperti ID, pasport dan sebagainya, dan dia perlu signature, tanda tangan, consent. Sebenarnya prosedur mengambil vaksin ni di mana-mana negara pun dia lebih kurang sama, selaras sebab pengeluar ataupun supplier vaksin ni dia universalkan macam mana guideline dia, so dia lebih kurang samalah. Daripada kita daftarkan tu, kita perlu ada consent, tanda tangan consent yang kita memang nak. Itu bukan paksaan sesiapa lah, maksudnya memang kita nak ambil vaksin tu, kita tanda tangan, kemudian kita dapatkan vaksin. Prosesnya agak smooth je, mudah je. Kita dah tanda tangan consent, kita dapat injection daripada nurse jururawat yang bertugas. Kemudian kita perlu tunggu di satu bilik. Bilik tu dipanggil observation room selama 30 minit. Saya percaya Pfizer di Malaysia juga macam tu juga, sebab dia perlu tunggu 30 minit untuk melihat jika ada apa-apa sebarang efek lah yang instant ataupun yang terus nampak. Selepas 30 minit kita boleh balik. Kalau vaksin dekat Malaysia dengan India sama ke? Ke macam ada berapa banyak jenis vaksin yang ada dekat dunia ni? Vaksin sebenarnya ada beberapa jenis lah. Yang paling yang lama sebenarnya dia dipanggil viral vector, dia menggunakan viral vector, tapi teknologi baru sekarang dia menghasilkan vaksin baru menggunakan messenger RNA, mRNA. So ada beberapa jenis, dia based on company yang menghasilkan vaksin itu sendiri, company yang berbeza-beza, dan juga research institute penyelidikan yang menghasilkan vaksin ni berbeza. Macam dekat Malaysia menggunakan Pfizer. Pfizer ni dihasilkan oleh company bernama Pfizer BioNTech. India pula menggunakan Covishield. Covishield nama komersial dia. Dia dihasilkan oleh nama company tu adalah Oxford dan AstraZeneca. So dia antara Oxford University UK dan juga company penyelidikan AstraZeneca. So apa beza antara dua ni adalah sebenarnya jenis kandungan vaksin tu sendiri berbeza.
bila Malaysia menggunakan Pfizer adalah mRNA. mRNA itu bermaksud messenger RNA. Messenger RNA ni maksudnya dia menggunakan messenger RNA yang untuk masuk dalam badan kita. Bila masuk dalam badan, baru sel dalam badan kita menghasilkan spike protein. Spike protein ni apa? Spike protein ni lah sebenarnya virus yang badan kita nak lawan. So maksudnya kita tak masukkan virus dalam badan kita, tapi kita masukkan messenger RNA untuk Pfizer. Bila masuk dalam badan, baru dihasilkan seolah-olah seperti coronavirus lah. So coronavirus tu dia ada spike. Bayangkan dia macam tajam-tajam spike tu. So badan kita punya T cells, immune system akan nak melawan coronavirus buatan kononnya daripada mRNA. Tapi untuk Covishield yang saya dapat hari tu, dia masukkan viral vector. Viral vector tu bermaksud dia menggunakan weakened cold viral daripada chimpanzee. Maksudnya virus yang lemah. Virus cold ni maksudnya virus yang macam demam, selsema daripada chimpanzee, tapi dia yang lemah lah. So maksudnya sebelum masuk dalam badan kita pun dia dah ada spike protein. Macam tadi Pfizer dia dah masuk dalam badan kita, baru dia hasilkan spike protein tu. Tapi kalau Covishield yang saya ambil ni, dia memang sejenis virus. Sejenis virus yang diambil daripada chimpanzee. So dia masuk dalam badan kita dan prosesnya sama juga. Badan kita punya T cells akan recognize ada something new kan. Something new, baru dia hasilkan antibody baru untuk lawan coronavirus tu. Doktor cerita pasal macam prosedur semua kan. So macam selepas mendapat suntikan tu, apa yang doktor rasa? Sebelum saya ambil suntikan sendiri, saya dah go through guideline daripada supplier AstraZeneca, iaitu supplier Covishield tu sendiri. So setiap supplier dia akan bagi tahu apa garis panduan, apakah simptom yang kita perlu expect selepas kita ni. So dia telah menggariskan common symptoms yang kebanyakan orang hadapi within 72 jam selepas vaccination, adalah seperti demam, pening kepala, kemudian ada juga yang sakit di bahagian injection dan juga bengkak di bahagian site of injection. Ada juga yang muntah, vomiting dan juga loya. Lagi satu adalah muscle ache ataupun sakit-sakit otot-otot ni, satu badan tu dia akan rasa sakit, lenguh-lenguh. So sebenarnya tujuan saya kongsikan di platform Twitter adalah saya nak meng-highlightkan side effect ni sebenarnya common. Sebab saya tak ingin kalau macam bila orang dah start ambil vaksin nanti, bila dia develop simptom yang sebenarnya biasa ni, dia assume itu adalah satu side effect yang sangat teruk dan mungkin dia akan rasa menyesal ambil dan sebagainya, dan buat spekulasi terhadap side effect yang sebenarnya biasa. So sebenarnya apa yang saya sendiri berpengalaman adalah saya ambil vaksin tu pagi, pukul 11 pagi. Bila saya balik tu, saya tak rasa apa-apa lagi. Saya pergi makan seperti biasa, pergi restoran, badan saya pun tak rasa apa-apa lagi. Tapi malam tu, waktu dalam pukul 9 malam macam tu, saya dah start rasa badan rasa lenguh-lenguh badan, rasa tak sedap badan. Kemudian saya develop mild fever, demam yang sangat sikit lah, maksudnya saya tak panas sangat, tapi dia baru-baru nak demam macam tu. So tapi saya tak terkejut lah, macam dah expect ini adalah common side effect untuk vaksin. So keesokan harinya saya masih lagi demam, saya masih lagi badan saya masih lagi rasa tak sedap badan, dan yang paling ketara adalah pain at the site of injection. Maksudnya saya inject di bahagian lengan kiri. Jadi di bahagian lengan kiri tu dia terasa agak kebas dan agak lenguh-lenguh dekat kiri. So itu semua adalah common. Memang apa yang saya rasa itu saya pernah melalui, dah baca dah dalam dokumen yang supplier vaksin bagi. Jadi sama juga dengan untuk dekat Malaysia, Pfizer, KKM dah sediakan pamphlet dekat MySejahtera, apakah dan saya dah lalui dan dah baca juga. Sebenarnya lebih kurang sama je dia punya common side effects. Antaranya demam, mild fever, bengkak ataupun sakit di bahagian tempat inject, kemudian sakit lenguh-lenguh badan dan pening kepala. Yes, itu semua adalah common side effect. Jadi saya nak beritahu yang it's okay kalau kita dalam masa 2-3 hari, iaitu 72 jam macam tu, akan develop benda macam tu. So jangan cemas sebab benda tu biasa saja. Dan kalau perlu baru boleh ambil macam painkiller, macam paracetamol. Tapi pengalaman saya sendiri, saya tak ambil pun sebab saya rasa benda tu masih dalam, sebenarnya saya masih boleh bearable lah. Saya tak ambil ubat pun
dia dah subside hilang sendiri. Macam tu. So macam simptom tu dia memang setiap badan akan kena ke macam tengok antibody juga? Pengalaman saya dengan rakan-rakan yang ada dekat sini sekali, tak semua orang yang ambil Covishield vaksin tu mengalami benda yang sama. Ada yang tak demam pun, ada yang hanya lengur-lengur badan sahaja. Ada yang demam sampai 3 hari, ada yang demam sehari sahaja. Jadi dia berbezalah ikut mungkin masing-masing punya imunisasi ketahanan badan. Apa macam tip yang doktor nak bagi kalau macam orang yang nak ambil vaksin tu nanti? Kena minum banyak air ke? Ada apa-apa tak? Pertama sekali, sebelum pergi tu perlu ada persediaan mental lah. Maksudnya kita perlu ada expectation, maksudnya selepas ambil vaksin tu mungkin badan akan beri reaksi. Bayangkan badan kita menerima satu message kan, messenger RNA daripada Pfizer tu, message yang kata ada virus, seolah-olah seperti coronavirus. So jika badan kita ni ada react sesuatu tu, kita perlu expect lah dari awal. Maksudnya jangan cemas, itu adalah biasa. Kemudian mungkin boleh amalkan gaya hidup yang sihat, especially selepas kena inject tu, mungkin boleh susun jadual siap-siap lah, susun jadual supaya tidak terlalu sibuk. So pastikan badan tu cukup rehat, cukup istirahat. Yang paling penting sekali, minum air secukupnya, minum air banyak, sebab doktor kat sini pun pesan minum air banyak supaya kita tidak ada dehidrasi, tak dehydrated lah lepas tu. Dan juga lagi satu, pastikan kita jaga waktu tidur kita, iaitu yang terbaik adalah tidur waktu malam, yang tidur pada waktu start daripada pukul 9 malam, sebab badan kita menghasilkan satu hormon masa kita tidur yang bernama melatonin. So melatonin ni dia badan kita start produce pukul 9 malam. So kalau kita tidur lambat, mungkin badan kita tak dapat melatonin yang secukupnya, tak dapat menghasilkan melatonin dengan baik. So melatonin ni dia memang ada kaitan dengan immune system lah. Melatonin ni boleh menguatkan sistem immune badan kita. So memang masa saya pergi tu pun doktor memang tekankan untuk saya tidur awal dan jangan stay up late night lah. So macam kalau kita ambil vaksin ni kan doktor, macam adakah macam kita tak akan dijangkiti COVID-19 dan kita boleh teruskan hidup macam biasa? Bila kita ada vaksin, kita dah develop satu antibody yang baru, sebab T-cells badan kita ni dia dah hasilkan satu antibody ni. Kita bayangkan macam askar lah, maksudnya askar yang nak melawan kalau ada virus yang menceroboh badan. Tapi itu tak bermaksud badan kita takkan dapat virus tu. Sebenarnya virus masih boleh masuk, tapi apa beza orang yang dah vaksin dengan tak vaksin adalah kalau kita masih belum vaksin, virus yang masuk tu dia boleh berjalan-jalan, dia boleh berada lama dalam badan kita. Tapi kalau kita dah melalui vaksin, once virus tu masuk badan kita, mungkin kita ada develop beberapa simptom ya. Contohnya kita demam ke apa, tapi antibody dalam badan kita tu dia dah dapat signal ada virus baru masuk, dia terus akan melawanlah virus tersebut. Jadi itulah perbezaannya. Virus tu boleh masuk tapi dia akan dilawan oleh antibody tu. Tapi perlu diingatkan, walaupun dah ambil vaksin, kita kena tahu yang vaksin ni pertama sekali ada 2 dos, ada 2 kali. Dia bukan satu kali injection. So bila 2 dos, satu dos yang pertama tu dia punya keberkesanan untuk perlindungan tu bukanlah 100%. Jadi kita perlu lengkapkan 2 dos tu baru kita dapat capaian 94% perlindungan tu lah. Tapi walaupun kita dah habis 2 dose of injection, kita juga perlu sentiasa jaga SOP seperti pakai mask, penjarakan sosial dan sebagainya. Sebab apa? Kita masih tidak tahu berapa lamakah tempoh masa perlindungan vaksin terhadap diri kita tu, dia masih belum jelas lagi. Maksudnya ia masih lagi dalam penyelidikan. Berapa lama vaksin tu, berapa bulan, berapa tahun, itu masih lagi dalam ongoing research. So tugas kita untuk melindungi diri kita tu perlu sentiasa lagi lah, sebab dia belum ada kata putus yang sebenarnya berapa lama kan vaksin tu boleh melindungi. Apa nasihat doktor bagi macam orang yang takut nak ambil vaksin ni? Mungkin untuk orang yang takut ni ada macam-macam golongan. Mungkin golongan yang warga emas, mereka dia ada banyak faktor lah. Kalau warga emas mungkin sekarang faktor banyak sangat mitos-mitos ataupun berita-berita palsu yang berlega-lega dekat media sosial. So bagi saya itu tugas ahli keluarga dan juga masyarakat untuk spread awareness, educate
walaupun benda ni nampak seperti benda yang macam sepatutnya semua orang dah faham, tapi sebenarnya ia tak semudah itulah. Jadi tugas ni saya harap bukan frontliner saja yang educate, sebenarnya orang biasa pun sekarang bagi saya perlu untuk menceritakan pengalaman dia perlu ambil vaksin. Jadi menyebarkan benda-benda positif tentang vaksin ni lah. Dan juga untuk orang yang masih takut, sebenarnya jangan risau kalau anda rasa vaksin ni dihasilkan dalam waktu yang tempoh yang sekejap. Ada yang kata kenapa vaksin ni dihasilkan dalam masa setahun saja, tapi vaksin-vaksin lain melalui proses yang lama dalam 5-10 tahun sekurang-kurangnya. Jadi kita perlu faham kenapa vaksin coronavirus boleh dihasilkan dalam waktu yang dalam waktu yang cepat. Pertama sekali, sebenarnya bukannya vaksin ni dihasilkan dalam masa setahun. Sebenarnya coronavirus ni, dia ada COVID-19, dia adalah keluarga virus yang bernama coronavirus. So dia adalah salah satu cabang coronavirus ni, ada banyak lagi selain COVID. So coronavirus ni dah wujud daripada zaman dulu lagi. Dah lama dah, sebenarnya daripada zaman 1970, dan sejak tu coronavirus dah pernah dikaji dah. So macam akhir kata doktor lah, macam apa yang doktor nak cakap untuk rakyat Malaysia berkaitan dengan vaksin ni? Vaksin, saya nak bagi satu analogi lah. Bayangkan vaksin ni seperti kalau kita naik kereta tu, kita ada airbag kan. Bila airbag tu fungsi dia untuk melindungi kita kalau kita kemalangan. Kalau ada airbag tu kita takkan accident, maksudnya takkan cedera. Airbag juga boleh menyebabkan kecederaan. Mungkin kita rasa sakit lah kan. Adakah tak sakit kan? Dia sakit. Sebenarnya bila kita hit dashboard depan tu, dia keluar, dia akan sakit lah. Utamanya adalah untuk melindungi nyawa kita. So sama juga dengan vaksin, ia bukanlah seindah ataupun sangat benda yang indah-indah belaka. Maksudnya simptom tu masih ada, tapi macam saya cakap tadi, ia adalah temporary, dia adalah sementara. Kebanyakannya 72 jam itu maksimum, ataupun ke seminggu macam tu. Tapi tu je lah. Dan lagi satu, kalau warga Malaysia ada mungkin salah faham tentang hukum mengambil vaksin semua ni, Mufti dah sepakat dah untuk menggariskan hukum ni adalah harus dan wajib bagi sesetengah golongan. Jadi kalau Mufti dah keluarkan hukum sedemikian, kita ni siapa untuk mempersoalkan kan? Dan kalau ada yang ragu-ragu tentang bahan-bahan pun, sebenarnya saya banyak juga share dekat platform saya tentang banyaklah soalan-soalan yang ditanya. Saya bukanlah seorang pakar dalam bidang public health dan epidemiologi. Jadi saya ada rujuk seorang profesor yang sebenarnya dia ada in charge dalam menghasilkan vaksin dekat Malaysia. Nama beliau adalah Profesor Dr. Azizi Ayub. Jadi Prof ni adalah terangkan, kalau sesiapa yang kenal beliau, dia ada terangkan beberapa curiosity ataupun soalan-soalan masyarakat FAQ tentang vaksin, dia banyak ceritakan lah salah faham dan sebagainya. Terima kasih Dr. Wani sebab sudi berkongsi info yang berguna tentang vaksin ni kepada pembaca remaja dan follower remaja. Assalamualaikum.